Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pelajar, kaum muslimin dan juga muslimat sekalian, kita bersyukur pada Allah sekali lagi tanpa jemu-jemu dengan sebanyak-banyak setinggi-tinggi puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kita banyak daripada limpah kurnianya, kerahmatan, keberkatan. Dan antara nikmat-nikmat Allah, kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dan sekarang ini pula kita sudah pun sampai pada sepertiga terakhir daripada bulan Ramadan, yang merupakan kemuncak bulan Ramadan, yang mana pada 10 malam yang terakhir inilah Allah mengisikan, menaburkan kerahmatan dan keberkatan yang paling banyak, yang terbanyak sepanjang bulan Ramadan. Seperti yang pernah dijelaskan pada kita, kehebatan bulan Ramadan, kemuncak bulan Ramadan tidak terletak pada permulaannya dan bukan juga pada pertengahannya, tapi terletak pada penghujungnya. Nah, antara persoalan yang banyak saya terima, macam mana kita nak beramal pada 10 malam terakhir, khususnya dalam suasana atau keadaan kita sedang mengalami musibah COVID-19 ini, iaitu kita tak dibenarkan untuk beribadah di masjid. Jadi sebelum ini, 10 malam yang terakhir ini memang antara amalan-amalan sunnah adalah kita beriktikaf di masjid. Yang mana bila mana kita sampai di masjid, kita setakat ikut imam saja, kita jadi makmum saja. Kita tak perlu pening-pening. Apa imam buat itu kita ikut, insya-Allah betul. Nah, kali ini kita sendiri. Bila mana kita berada di dalam keluarga kita, di rumah kita, kita yang akan mengaturkan apa yang kita nak amalkan, apa yang kita nak buat, bila kita nak buat, pukul berapa kita nak buat. So, adalah sangat penting kita memiliki pengetahuan tentang beramal ibadah ini, kerana ilmu adalah penting. So, Allah tidak akan menerima mana-mana amalan yang tanpa ilmu, yang buat ikut suka hati. Ya, dalam kesempatan ini insya-Allah saya ingin kongsikan atau sharekan sedikit tentang tata cara kita beramal di rumah. Mandang tak boleh pergi masjid, di rumah. Nah, seperti yang telah dijelaskan, antara salah satu kehebatan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, salah satu malam-malam ganjilnya pasti akan berlaku Lailatul Qadar, yang mana siapa saja yang beramal pada bertepatan dengan malam tersebut, maka akan dikurniakan, dianugerahkan kepadanya amalan melebihi 1000 bulan. Itulah yang kita harapkan, itu yang kita nanti-nantikan, itu yang kita tunggu-tunggu tentang bulan Ramadan ini. Dan Lailatul Qadar juga seperti yang telah dijelaskan pada posting-posting yang sebelum ini, ia bermula daripada selepas maghrib sampailah sebelum waktu subuh. Jadi maksudnya kita mempunyai masa yang begitu panjang untuk kita atur amal ibadah kita sepanjang malam itu. Tak berarti kita kena buat straight satu malam tak payah tidur, tidak. Yang penting duration dia daripada maghrib sampai subuh.
kita boleh atur bila kita nak beramal, bila mana kita nak stop, bila mana kita nak rest, bila mana kita nak sambung balik, kita boleh atur sendiri. Of course lah dengan ilmu lah. Jadi ada macam-macam panduan sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk kita mengisi malam-malam atau 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Okay, yang pertama, cara yang pertama kita seperti biasa lepas solat Isya, lepas kita lakukan sunat ba'diyahnya, kita buat solat tarawih kita. 8 ke atau 10 pun boleh, atau 20. Kita pilih yang mana yang tidak membebankan kita, tidak terlalu memberatkan kita, jangan sampai kita buat banyak-banyak at the first stage, lepas tu kita pancit, lepas tu selanjutnya kita dah tak mampu, dah tak terdaya. Jadi kita kena agak-agak di mana kekuatan kita. So kita boleh pilih salat tarawih 8 rakaat atau 10 rakaat dulu atau 20 rakaat. Kemudian cara yang pertama ni kita tidak melakukan solat witir. Nanti malam kita bangun lebih kurang pukul 4 pagi. Ini bagi mereka yang tak banyak nak terhege-hege lah. Kalau nak terhege-hege masuk bilik air sampai setengah jam, pukul 4 pagi masuk, 4:30 baru keluar. Dan kita kena bangun awal sikit. Kalau kita rasa kita perlu bangun 3.45 ke 3:30 pun okey. Tak perlu nak bangun 1 pagi, 2 pagi, tak payah. 3:30 pun okey juga. Dan apa kita buat? Lepas kita berwuduk semua, kita sambung solat kita. Tak kisah kita nak namakan dia sebagai solat tarawih, kita sambung solat tarawih tadi buat 8. Kemudian malam tu kita nak buat 2 lagi ke, nak buat 4 lagi ke, nak buat 6 lagi ke, nak buat 8 lagi ke, nak buat 10 lagi ke. Kita boleh niat dengan solat tarawih. No issue. Atau kita niat dengan solat malam. Kita bikin 2 rakaat, 2 rakaat. Kita boleh bikin 2, kita boleh bikin 4, kita boleh bikin 6, kita boleh bikin 8, kita boleh bikin 10 rakaat. Yang setiap 2 rakaat kita niat saja aku solat 2 rakaat solat malam kerana Allah. Dah solat macam biasa. Dan kemudian dah habis apa yang kita namakan tadi solat tarawih ke, solat malam ke, dan baru kita tutup dengan witir. 3 rakaat. 3 rakaat serentak boleh, 2-1 pun boleh. Atau cara yang kedua, kita buat solat tarawih kita 8, 10 ke, 20 ke. Kemudian kita tutup dengan witir. Pada malam pertama tu, yang lepas isyak tu, kita buat tarawih, kita tutup dengan witir. Nanti malam kita bangun, kita solat malam. Saya dah tak boleh nama lagi nak solat solat witir. Sebab kita tadi dah tutup. Jadi kita bangun solat malam, 2 ke, 4 ke, 6 ke, 8 ke, 10 ke. Lepas tu kita tutup dengan witir lagi. Itu pun boleh juga. Itu berdasarkan kenyataan Nabi SAW. Akhiru salatakum witra. Atau kama qala. Akhirkanlah salat kamu dengan salat witir. Jadi yang pertama, awal malam kita salat tarawih, tutup dengan witir. Kemudian
waktu pukul 3, pukul 4 tu kita bangun, kita solat lagi. Kita solat, namakan sebagai solat malam, niat solat malam, 2, 4, 6 ke 8 ke 10. Dan kita tutup dengan witir. Pun alright. Itu cara yang kedua. Untuk kita isi malam 10 malam yang terakhir ini dengan amal ibadah. Yang ketiga, ada cara ketiga. Ini pada permulaan malam, iaitu pada waktu selepas isyak tu, kita dah solat tarawih. Tak kisah 8 ke, 10 ke, 20 ke. Lepas tu kita tutup dengan witir. Okey. Kita tutup dengan witir. Kemudian malam bila mana kita bangun, kita sambung solat witir kita saja. Suatu ilmu penting. Kerana solat witir paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. So kalau awal malam kita dah buat 3, maka bila mana kita bangun pada penghujung malam, kita boleh sambung 2 lagi, jadikan 5. Sambung 4 lagi, jadikan 7. Sambung 6 lagi, jadikan 9. Sambung 8 lagi, jadikan 11. Okey. Cantik. Dan witir juga. Sempurna juga. Tadi, awal malam, solat tarawih, tutup dengan witir, 3 rakaat, bangun pertengahan malam, atau hujung malam, kita sambung witir saja. Witir paling sedikit 1, paling banyak 11. Tadi dah buat 3, kita tambah 2 lagi. Niat witir. Saja aku solat witir 2 rakaat kerana Allah. Jadi yang tadi 3, ni 2, jadi 5. Tambah 2 lagi, jadikan 7. Tambah 2 lagi, jadikan 9. Tambah 2 lagi, jadikan 11. 11 that's it. Kalau witir, dia 11. Paling banyak 11 saja. Lepas tu sudah. Solat witir kita merupakan solat yang terakhir. Sudah, tak ada apa-apa dah. So, itu 3 cara kita nak isi 10 malam daripada bulan Ramadan kita. Memang ada lagi cara-cara, tapi cukup. Bagi saya tak nak timbulkan banyak sangat nanti kita jadi bingung. Kita ambil yang 3 tu tadi cara. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, rewind balik video ini dan kita lihat. Yang penting kita beramal. Dikatakan cara-cara tadi merupakan cara yang ada nas-nasnya, ada dalil-dalilnya. Antara 7 ajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan amalan Ramadannya selepas Isyak berterusan sampailah sebelum subuh. Cuma beliau dan sahabatnya ada berhenti-berhenti, ada rehat. Solat 2 dulu, lepas tu rehat, 2 lagi, rehat, seterusnya sampailah menjelang waktu subuh. So kalau kita buat macam mana yang ditunjukkan tadi, permulaan malam kita buat 8 dulu, lepas tu nanti pertengahan malam atau hujung malam kita bangun, kita sambung lagi, ia masih tetap sesuai dengan sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita buat solat tarawih, lepas tu kita tutup dengan witir, lepas tu malam kita sambung witir lagi, pun alright. Ia tidak melanggar apa-apa peraturan atau sunnah yang ditunjuk ajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Adapun bagi mereka-mereka yang uzur,
khususnya kaum muslimah, tak boleh solat. Kita tetap boleh beramal ibadah, kita tetap juga boleh merebut segala keistimewaan 10 malam yang terakhir dengan membanyakkan zikir, memperbanyakkan doa. Kan doa juga merupakan ibadah. Ya, kalau sekiranya kita tak dapat melakukan solat, kita tak dapat membaca Al-Quran, kita banyakkan doa. Juga merupakan ibadah. Zikir pun juga merupakan ibadah. Dan begitu pun juga pada permulaan malam kita buatlah apa-apa zikir. Dan kalau sekiranya malam yang kita beramal tu tadi, walaupun dalam keadaan uzur, tapi kita berzikir, kita berdoa, kita bersedekah, macam mana yang telah dijelaskan, kita akan dicatat sebagai orang yang berzikir sepanjang lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita berdoa, kita akan dicatat sebagai orang yang beribadah doa lebih daripada 1000 bulan. So begitu pun juga dengan malamnya. Kalau kita bangun, waktu kita bangun walaupun kita tak dapat puasa, tapi kita boleh grab pahala orang yang berpuasa. Suami kita yang akan berpuasa, anak-anak kita yang akan berpuasa, atau ibu bapa kita yang akan berpuasa, kita bangun dengan kita bantu buatkan sahur untuk mereka. Sebab orang yang membantu melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Tak kurang daripada kebaikan yang dilakukan oleh yang mempunyai diri. Before kita bangun untuk sediakan sahur ahli keluarga, kita buatlah apa-apa zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar pun boleh. Apa-apa zikir kita buat. Atau mana tahu tengah-tengah malam itulah kita nak pergi buat sedekah transfer online ke. Maka kita akan dicatat sebagai orang yang bersedekah selama 1000 bulan. Atau lebih daripada 1000 bulan. So inilah antara apa yang dapat kita jelaskan, dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan insya-Allah panduan ringkas ini dapat membantu. Saya pun nak pahala juga. Dan beramal ni bukan setakat work hard, buat banyak-banyak, tak. Antara orang yang boleh beramal dengan smart, dia ajar orang lain. Dia dapat ajar 1 orang, dia dapat ajar 5 orang, dia dapat ajar 10 orang, atau dia dapat kongsikan ilmu. Orang tu beramal, kita akan dapatkan pahala ganjaran. Begitulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Right? So, mudah-mudahan insya-Allah dalam kesempatan lain memang ada juga permintaan agar saya menyampaikan tentang tata cara solat Idul Fitri. Nak? Kalau nak, insya-Allah ikut program ini atau subscribe YouTube channel saya, dan saya akan sharekan nanti. Tak sekarang lah. Nanti dah lebih kurang lagi 2-3 hari sebelum Hari Raya, insya-Allah awak doakan saya sihat, saya akan buatkan sharing tersebut. Okey? So sampai di sini saja insya-Allah. Kaum muslimin dan juga muslimat sekalian, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, dan pada awalnya, awal Ramadan, pada pertengahannya, dan Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kesihatan untuk terus dapat beramal ibadah, merebut segala peluangnya sampailah kepada penghujung. Dan it's okay tak dapat beribadah di masjid, memanglah
beribadah di masjid memang ada kelebihan dia, but that doesn't mean kita tak boleh beramal ibadah. Biasanya kita iktikaf 10 hari dekat masjid, oh ni masjid tutup, doesn't mean everything is closed, tak. Beramal kat masjid saja tak boleh. Tapi ibadah, solat malam, solat tarawih, solat apa saja boleh dilakukan di rumah-rumah kita. Atau di mana saja, di tempat kerja, bagi kawan-kawan, teman-teman kita yang terpaksa kerja pada 10 malam terakhir, no issue. Masa rehat, masa kita rehat tu tadi, and this time kita ambil. Tak dapat bikin banyak-banyak, dapat 2 rakaat pun okey. Kita tetap akan dicatat, bukan kita akan dicatat orang yang melakukan solat 2 rakaat selama 1000 bulan. Kita akan dicatat sebagai orang yang beribadah, insya-Allah, selama 1000 bulan. So grab the opportunity. Rebut peluang ini. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang memasuki Ramadan dengan iman dan dengan penuh harapan. Kita berharap agar kita dapat grab, kita dapat rebut, dan kita dapat raih segala peluang-peluang kebaikan yang Allah sediakan. Especially pada 10 malam yang terakhir. Okay? So itu saja insya-Allah apa yang dapat kita jelaskan. Banyak-banyak yang boleh solat, buat solat, baca Quran, dan kalau kita nak baca Quran pada waktu lepas solat atau apa lagi nak buat, baca Quran pun okey. Bagi yang uzur, seperti yang dikatakan, kita zikir, kita doa, kita istighfar dengan zikir yang diajar oleh Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.